bab yang ke-242, tajuk keutamaan pujian dan syukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat ke-125. Kadang hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi, tuan-tuan sudah sedia maklum, Riyadhus Shalihin adalah kitab yang mempunyai himpunan hadis yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Mungkin satu masa nanti kita akan memperkenalkan, kita ingatkan baliklah siapakah itu Imam An-Nawawi, apa sumbangan yang telah ditinggalkan, jasa beliau masih ada sekarang ni pada kita, ya. Hadis yang ke-1393, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya qala uta laylata usriya bihi biqadahain min khamrin wa labanin fanadhara ilayhima fa akhadha al-laban فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. Bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam diisrakan diberi 2 gelas khamar dan susu. Setelah memperhatikan keduanya, beliau mengambil susu. Maka Jibril berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menunjukkan engkau kepada fitrah. Andai kata engkau mengambil khamar, iaitu arak, pasti akan tersesatlah umatmu. Hadis ini riwayat Muslim, sudah tidak dipertikaikan lagi, hadis hadis sahih, ya. Ini hadis pertama yang Imam Nawawi maksudkan dalam bab syukur, ya. Beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama, banyaklah, ya, boleh ambil. Yang pertama, kita mungkin pergi kepada periwayat tersendiri, Abu Hurairah. Tuan-tuan pernah dengar Abu Hurairah, kan? Seorang sahabat Nabi. Tuan-tuan saya pun dah tahu apa kehebatan, kelebihan Abu Hurairah itu sendiri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita pada hari ini, perawi daripada kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Ini satu pengajaran yang besar bagi kita. Kita kata dalam golongan orang-orang biasa ni, telah mendahului kita, orang yang hebat. Kita duduk dalam satu masyarakat, kan. Tapi ramai orang lebih hebat daripada kita. Kita ada ustaz, kita ada tok guru, kan. Mereka lebih hebat daripada kita, lebih banyak sumbangan daripada kita, memberi kesan dalam masyarakat, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Orang-orang merasa sekarang ni faedah ataupun sumbangan pada mereka tu rasa sekarang. Tapi kita yang duduk di bawah-bawahan, yang golongan biasa-biasa ni, apa orang rasa kita punya sumbangan? Tak rasa sangat, kan? Tak rasa sangat. Hal yang sama berlaku pada Abu Hurairah. Pada zaman Rasulullah SAW, Abu Hurairah bukannya seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang terkemuka. Beliau pun berbanding sahabat-sahabat Nabi yang besar, orang yang terkemudian antara yang terlewat masuk Islam. Tetapi pada hari ini, kita zaman yang sudah lebih 1400 tahun daripada Rasulullah ni, kita lebih kerap mendengar nama-nama yang disebut Abu Hurairah, Abu Hurairah. Macam mana jadi macam tu? Abu Hurairah, Allah melalui riwayat hidup Abu Hurairah cuba mengajar, kita yang datang kemudian mengambil iktibar, mengambil pengajaran bagaimana orang yang walaupun memulakan suatu perjalanan ke arah kebaikan itu lambat, dan orang yang tak hebat mana pun, tetapi dia teruskan, dia komitmen, dia istiqamah, kesan yang ni. Dan kita kena ingat, Rasulullah dalam satu hadis, Rasulullah dalam sabda, lebih kurang maksudnya, saya pun tak ingat dah hadis tu. Lebih kurang maksudnya, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ada hadis panjang. Siapa yang menunjuk, yang membimbing, yang menunjuk seseorang ke arah kebaikan, baginya pahala orang yang melaksanakan itu. Kita contohnya hadis, maksudnya siapa yang dia dengan sebab perbuatan dia, kawan yang lain, orang lain tu boleh buat kebaikan yang tu, dia dapat pahala orang tu buat. Contoh kawan kita ni tak sembahyang, kan. Nak sembahyang punyalah lihat. Kita tak ada apa pun, kita pergi kat dia, tak kata apa pun, kita sembahyang Allahu Akbar, kan. Kawan tu, sampai kawan tu terfikir, aku sama status dengan dia, sama-sama malas, dia tak sembahyang, tapi sekarang lain macam pula dia. Sejak masuk 3-4 bulan Telaga Biru ni lain macam pula. Sembahyang masa waktu sembahyang. Sembahyang, umur saya kan ni. Dia pun terasa, aku nak sembahyang jugalah. Itu salah satu maksud kita menunjuk ke arah kebaikan. Kawan tu sembahyang.
pahala yang disembahyang tu kita dapat top up pada kita juga. Ini hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud pahala sembahyang dapat kat kita tu ambil daripada dia, tak ada. Dalam hadis yang tu, riwayat lain, la yang kusum, tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Allah bagi pahala yang sembahyang kepada kita dengan tidak mengurangkan sedikit pun pahala orang yang buat tu. Allah sumber pahala, Allah yang maha kaya, dia boleh bagi banyak mana kan. Contoh kawan sembahyang tu dapat 100 markah kan, kita dah dapat dah 80 markah sebab bimbing dia, tunjuk dia, dapat pula 100 markah. Itu hebat. Begitu Abu Hurairah, setiap hadis yang dibacakan, yang mana direkod nama dia, diriwayatkan Abu Hurairah, kita pula ambil iktibar, setiap itulah dia dapat top up. Itulah ulama mengatakan, dalam kalau nak kira dari segi rekod pahala, manusia yang paling banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mula-mula start satu perkara tu, kemudian disampaikan sampai akhir kiamat, berapa banyak kan. Jadi kita tuan-puan sama, kita duduk dalam satu lapangan yang terlibat dengan dakwah, dengan ilmu ni, tuan-puan kena tengok berapa banyak manfaat yang kita dapat tu kan. Tak kisahlah driver kan, bawa buku pergi ke satu kedai buku, orang pun beli kedai buku tu, beli daripada kedai buku tu, pahala dia baca buku tu, mudah-mudahan dapat kita, daripada kita yang bawa, dengan maksud hadis kita membimbing orang ke arah kebaikan. Itu pengajaran yang tiba daripada Abu Hurairah. Ada banyak kisah-kisah menarik. Ini dengan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah. Baik, itu pengajaran yang pertama kita masuk kepada periwayat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni saya baca sekali lagi. Abu Hurairah menceritakan pada malam diisrakan. Tuan-tuan tahu, pada malam diisrakan Rasulullah diberi dua gelas khamar, dua gelas iaitu khamar dan susu. Setelah memperhatikan keduanya, beliau mengambil susu. Maka Jibril berkata, alhamdulillah, segala puji. Poin dekat sini sebut alhamdulillah. Yang itu kaitan dengan tajuk ataupun bab tu. Jibril mengucapkan alhamdulillah telah menunjukkan engkau kepada fitrah. Andai kata engkau mengambil khamar, pasti akan tersesatlah umatmu. Hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab pujian dan syukur tu. Dia punya poin kat penting kat situ ada alhamdulillah, bagaimana Jibril alaihissalam juga sering atau membiasakan dengan melafazkan alhamdulillah. Setiap perbuatan yang menyebabkan kita lalui sepanjang hidup ini menyebabkan kita suka, kita sebut alhamdulillah. Kita kena tukar, kita kena biasakan benda tu. Mungkin bermula dalam hati alhamdulillah, bukannya wow, kita wow. Itu budaya lain. Kita gantikan tempat yang kita biasa sebut wow, hui, itu dengan alhamdulillah. Apa tu nak sebut wow boleh lah. Alhamdulillah. Itu. Ini kerja tak banyak. Alhamdulillah. Mula-mula alhamdulillah. Senyap lah kan. Itu kita biasa kan. Begitu Jibril apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasi ujian, ujian yang Allah cuba tunjukkan situ, Rasulullah memilih susu. Gembira Jibril, alhamdulillahillazi hadaka lil fitrah. Yang kan Allah menunjuk membimbing ke arah fitrah. Apa itu fitrah kita akan bincang pada yang lain. Banyak dia dinyatakan di sini, cuma saya nak khususkan kepada maksud daripada bab itu tentang bersyukur. Jadi tuan-puan, saya rasa saya setakat saja sebagai mukaddimahnya. Kita akan mulakan, kita akan teruskan pada lain rancangan kalau saya dijemput kembalilah ya. Baik, setakat itu saja. Mudah-mudahan tuan-puan kita mendapat manfaat daripada hadis mutiara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.